Abah menyatakan rasa tidak sabarnya untuk bertemu Allah dan Rasul. Sebut sekali Rasul tu. Ya, tak sabar nak bertemu dengan Allah dan Rasul. Jadi seolah-olah seluruh fokusnya tu dah memang dah kepada Allah dan Rasul, dan sakit yang beliau tanggung kita nampak macam sakit, tapi beliau kata tak sakit apa benda pun ya, sebab uh, mungkinlah ini pandangan ustazah, kuatnya ingatan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa Ustaz tengok beliau sakit tu, pada pandangan mata kita macam menahan sakit. Tapi bila tanya, "Bah sakit ke bah?" Tak ada apa-apa. Ni Allah bagi semua elok belaka. Macam tu lah. Jadi dia tak rasa. Bagi dia tak ada rasa. Tapi Ustazah melihat itu antara kesan ya, sahabat-sahabat tak putuslah dekat bibir tu ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah mudah-mudahan ia jadi iktibar dan ikutan yang baik kepada kita semua. Baik, tadi Muslimat berbeza pendapat ya, ayat 12, ayat 14. Tapi Ustazah catat. Jadi kena ikut catatan Ustazah lah. Uh, ayat berapa Ayat yang ke 15 kan? 20, ayat yang ke 20 hingga 28. Sebab kalau ayat 12, 14 tu dah habis dah. Kita dah baca dah doa. Ingat tak kita dah baca doa Rabbi auzi'ni kan? Ya? Jadi kita masuk pada ayat 20 hingga 28. Muka surat 378. Okey, dah standby? Sebelum kita mulakan tadabbur kita ni, sahabat-sahabat muslimah, Ustazah nak ajak kita sama-sama baca doa dulu. Ini adalah doa yang Ustazah sangat cadangkan. Tuan-puan baca pagi-pagi hari lagi. Ya, pagi-pagi hari lagi baca. Lepas solat subuh baca ataupun sebelum. Kita solat subuh, bangun sahur tu kan. Pada waktu sahur tu, doa ni kita dah baca dah. Kena biasa dengan doa ini. Ini doa untuk hati lapang. Ya, ini doa untuk cahaya. Allah bekalkan cahaya dalam dada kita. Ini doa untuk Allah angkat kesedihan kita. Muslimah ada rasa sedih tak? Kenapa sedih? Ya, tak payahlah sedih-sedih dah. Ustaz ingat kita lepas ni hidup ceria lah ya. Ceria, senyum kan? Kena kuat semangat ya. Sebab sedih tu, kebanyakan benda-benda yang kita sedihkan, sampai pada satu saat, sebenarnya kita akan menghargai kesedihan tu. Sebab pengalaman, pelajaran. Jadi doa ni angkat kesedihan kita. Doa ni buang kerisauan kita. Kikis buang kerisauan kita. Jadi doa ni kena mendapat tempat ya pada seluruh muslimah sekalian. Ustazah akan bacakan doanya dan para muslimah akan ikut. Boleh ya? InsyaAllah. Allahumma inni. Okey, kuat lagi. Yang sakit tekak tu Ustazah. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin
huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa hazani wa zihaba hammi. Amin amin ya rabbal alamin. Maksud dia, okey, cuba muslimat ulang balik. Allahumma, ingat kan? Maksud dia, kita belum biasa dengan doa ni. Kalau dah biasa, mungkin ada sebahagian muslimah yang sudah hafal. Mungkin dulu dah pernah dengar, tapi tak ambil perhatian. Ustazah bacakan semua sekali, ya. Muslimin, muslimat boleh dengarlah doa ni. Allahumma inni abduka banu abdika banu amatik. ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Maksud dia, Ya Allah, sesungguhnya aku ini hamba-Mu, anak kepada hamba-Mu yang lelaki, anak kepada hamba-Mu yang perempuan. Kita ni baka siapa? Baka hamba. Ubun-ubunku pada tangan-Mu, ubun-ubunku dalam genggaman-Mu. Telah pun berlaku segala ketetapan-Mu kepadaku. Telah adil segala ketentuan-Mu ke atasku. Aku memohon dengan-Mu, dengan setiap nama yang Engkau namakan diri-Mu. Ataupun dengan setiap nama yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, ataupun nama-nama yang Engkau ajarkan sesiapa pun daripada hamba-Mu, ataupun nama-nama yang tersimpan dalam khazanah ghaib di sisi-Mu. Maknanya kita berdoa ni tuan-puan, dengan barakah wasilah tuan-puan, nama-nama Allah. Apa yang kita nak minta? An taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Engkau jadikanlah ya Allah Al-Quran itu seperti taman bunga dalam hatiku. Rabi', mekar, cantik, indah. Rabi', suka tak musim bunga, tuan-tuan? Nak pergi Korea masa musim apa? Bunga sakura. Pergi Turki nak musim bunga, bunga tulip. Ustaz minta izin minum kejap ya. Cakap Ustaz gatal. Sekarang yang musim bunga tu, kemakmuran, kemekaran, keindahan tu dalam hati kita. Masya Allah, hati yang sangat cantik, hati yang sangat indah. Dan ya Allah, jadikanlah Al-Quran nur sadri, cahaya dalam dada kami. Wa jilaa hazni,
dan yang menghapuskan kelukaanku, kedukaanku. Macam-macam lah yang berlaku kat dalam ni. Hapuskanlah ya Allah dengan berkat Al-Quran, dengan nama-nama Engkau yang mulia ya Allah. Wazihaba hammi, dan hilangkanlah kerisauanku, kebimbanganku. Jadi sebab tu saya kata tuan-puan sekalian, mohon kita sama-sama boleh beramal ya dengan doa tadi seawal pagi supaya Al-Quran mendapat tempat dalam aktiviti harian kita. Kalau tak, boleh jadi lupa sentiasa nak baca Quran. Ya, kalau tak, dia tak kuat hubungan dan ikatan dengan Al-Quran. Kita nak, insya-Allah tuan-puan, pada sakit-baki usia kita ni, biarlah aktiviti dan agenda utama hidup kita adalah yang berkait dengan Al-Quran. Boleh? Nanti tuan-puan cubalah cari doa tu ya. Ada je dalam apa ni? Google lah, ya. Macam sama macam saya baca tu, ialah tu, ya. Tengok sumber dia, website yang kita tengok tu. So, insya-Allah boleh mulai menghafal dan beramal. Sekarang kita tengok ayat yang ke-20 hingga 28 dan kaedah kita adalah ustazah akan baca, tuan-puan akan ikut. Betulkan bacaan, ya, sambil-sambil lah kita betulkan bacaan kita, ya, lantunkan suara yang sewajarnya supaya kita dapat memperbaiki mutu bacaan kita juga, ya, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Satu nafas لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون صدق الله العظيم. Dan dia memeriksa burung-burung. Lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hud-hud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Muslimah ingat lagi kan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan nikmat yang Masya Allah, Tabarakallah, bukan calang-calang nikmat. Allah tundukkan pelbagai makhluk untuk taat, untuk berbakti dan berkhidmat kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Termasuklah ya jin. Ya, Masya Allah ya. Bekerjalah, makna menerima arahan. Termasuklah Nabi Sulaiman boleh mengetahui bahasa-bahasa binatang. Kita dah belajar dah pada bukan minggu lepas, tak tahu bulan bila. Ya, Nabi Sulaiman telah mendengar keluhan semut-semut takut kena pijak. Ya, dan Nabi Sulaiman tersenyum, tabassama dhahika. Senyum campur tergelak. Sebab dengar semut kata, ke tepi, itu orang nak lalu kena pijak ke? Macam itulah maksud dia. Ya, bila dengar tu tabassama dhahika. Dan Nabi Sulaiman boleh mendengar, boleh memahami bahasa burung. Tapi kita kena ingat sahabat-sahabat, para muslimah sekalian. Ini satu pengajaran yang sangat besar. Nabi Sulaiman dikurniakan nikmat yang begitu hebat, tetapi beliau dinobat dan diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hambanya yang bersyukur. Jadi sebab itu tuan-puan, doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman jangan kita pandang rendah. Kalau tak pandang rendah pun jangan buat tak tahu je. Kat mana? Ayat mana doa Nabi Sulaiman? Kak balik. Ayat mana tuan-puan? Siapa jumpa ayat yang mana ni? Belum lagi.
Nabi Sulaiman berdoa tuan-puan sekalian dengan doa yang Rabbi auzi'ni an ashkura, ayat yang ke-19. Maknanya betul-betul ayat atas sebelum kita masuk ayat 20 ni. Puas mencari Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Ini jangan diabaikan doa ni tuan-puan. Sebab biasa orang dapat nikmat banyak-banyak ni, orang senang, kadang-kadang lupa diri. Betul tak tuan-puan? Baru ada pengikut 2 orang pun sombong lain macam. Kan? Pengikut berapa orang? 2 orang. Seorang kiri, seorang kanan. Kemain lagi. Bukan kata ditundukkan jin-jin. Ada Tok Bomoh, sekor je jin ikut dia. Itu pun lain macam dah sombong dia. Nak bagi tahu tuan-puan, ada orang kekayaan dia boleh dikira lagi. Bukan kaya sangat pun. Bukan sampai bank tak boleh kira duit dia. Bayang kalau kekayaan dia bank tak boleh kira. Habis dah angka ni tuan, dia kata. Angka habis dah. Lepas bilion apa dia? Trilion. Lepas trilion? Saya tak reti sangat sebab tak pernah sampai ke angka-angka tu. Setakat puluh-puluh, ratus-ratus reti lah. Ada ke orang kaya sampai tak ada angka dah nak pakai untuk kekayaan dia? Tapi sombong kita bukan main. Action kita tu bukan main tuan-puan. Jadi nak bagi tahu tidak mudah menjadi orang senang, orang yang Allah curahkan nikmat dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yelah handsome lah sikit nak banding orang kampung tu. Kalau pergi London tak handsome dah. Tapi sombong dia bukan main. Ya? Nak bandingkan dengan Nabi Yusuf, Allahu Akbar, macam langit dengan bumi. Kuatlah sikit nak banding orang kampung tu. Tapi nak banding orang negara lain tak kuat mana. Tapi sombong dia bukan main. Nak bagi tahu tuan-puan, nak jadi orang yang bersyukur ni susah. Bahkan saya pernah berjumpa dengan seorang tok guru tuan-puan. Tok guru tu kata apa? Orang Sabah ni ramai. Ini lisan tok guru. Kalau kat ustazah tak apalah, tak dengar pun. Ni tok guru pondok, kitab macam-macam. Dia kata orang Sabah ni ramai. Dan insya-Allah sabar tu masih mudah. Sebab ada keadaan sabar itu dipaksakan. Tahu tak tuan-puan? Tak boleh buat apa dah. Dah memang sakit lutut. Apa nak buat? Sabar. Kok marah macam mana pun, sakit lutut tu hilang tak? Dengan marah? Tak. Penat kita sekarang. Lutut sakit, lepas tu kan tekak pun sakit. Jadi lebih baik kita bersabar. Kadang-kadang sabar tu dipaksakan. Anak kita, tengok-tengok result dia, orang lain boleh dapat 5A, 7A, 4A, 2A. Anak kita balik kata A dah habis. Jadi dapatlah C, D, E. Iya, sekali turun memang nak marah. Tapi akhirnya, apa yang kita terpaksa buat? Sabar. Sebab ia takkan berubah. Yang boleh buat, kesabaran itu menjadikan kita mengambil pengajaran untuk berubah lebih baik. Jadi kata Tok Guru tadi, orang Sabah ni ramai. Tapi nak mencari orang yang bersyukur ni payah. Payah tuan-puan. Sebab kadang-kadang seseorang yang dilimpahi kesenangan dan nikmat cenderung untuk la baghaw fil ardi, melampaui batas. Tapi bila kita melihat kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, masya-Allah, tabarakallah, beliau seorang yang bersyukur kepada Allah dan jangan pandang ringan doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman ini. Sebab pada tahap itu,
Nabi Sulaiman boleh menjadi orang yang bersyukur dan doanya digazetkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ayat 19 surah An-Naml. Boleh tuan-puan letak catatan ya, doa yang kedua nak balik hafal dan nak hidup dengan beramal dengan doa ini. Jadi Nabi Sulaiman sekarang mengumpulkan bala tenteranya lah ataupun mengumpulkan penduduk-penduduknya. Ada manusia, ada jin. Dan bila Nabi Sulaiman kumpulkan, dia memeriksa burung-burung dan Nabi Sulaiman melihat burung yang tidak hadir tu adalah burung hudhud. Ada lagi tak burung hudhud ni tuan-puan? Ada ke? Ke dah tukar nama? Siapa pun tak tahu. Tak sempat buat kajian. Tukar nama dah ke burung hudhud. Tapi burung hudhud dalam kitab tafsir ya, diceritakan burung hudhud ni burung yang bila berbicara dengan beradab dan lemah lembut. Burung ni boleh bercakap dengan Nabi Sulaiman. Cakap bahasa dia lah. Tapi dalam banyak-banyak burung, bagusnya burung hudhud ni, dia cakap sopan. Dia cakap lemah lembut. Macam perempuan. Ya ke tak ya tu? Ya. Jadi, Nabi Sulaiman tengok, burung hudhud tak ada. La aral hudhuda. Apakah dia tidak hadir? Tadi Ustazah perasan, ya tuan-puan bila nak start baca watafaqqadat tayra. Susah nak menyebutnya kan? Memang kalau kita baca ayat Quran yang berkait dengan kisah. Contoh kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Sulaiman. Itu kalau kita baca ayat-ayat tu insya-Allah menambahkan kefasihan pada lidah kita. Sebab selalu perkataan yang datang tu tak diguna pada tempat lain. Yang tak biasa. Yang berat sikit lidah untuk menyebutnya. Tapi kalau selalu baca surah Yusuf, surah An-Naml ni contoh dia, nanti lebih fasih lidah baca Quran. Macam inilah nak sebut. Laju-laju sebut. Watafaqqadat tayra. Jangan maintain mulut tu lawa je. Tak, memang sengit-sengit jadinya. Watafaqqadat tayra. Ya, dia pindah daripada huruf dal kepada huruf ta. Itu berat. Kan ya? Fa kepada huruf qaf. Ya. Yang senangnya فَإِذَا سَأَلَكَ. Itu senang. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Bahkan ya tuan-puan, bila Quran tu, bila ayat tu nampak senang, ringan, tengok pada maksud dia, dia ada kaitan. Ayat Zah baca ni, فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Bila hamba aku cari aku, berdoa kepada aku ni dekat sangat. Nak bagi tahu punya senangnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya senangnya nak minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau contoh-contoh ayat yang lidah kita sebut tu senang. Wa idza sa'alaka ibadi. Tapi masuk yang ni wa tafaqqadat tayra. Payahlah sikit Macam ada lagi tadi yang payah juga tu. Mana tadi? Ya, adalah lagi yang lain-lain tu payah sikit kita nak sebut, tapi ini akan menambah fasih kita. Maka Nabi Sulaiman pun berkata, pasti akan aku hukum dengan hukuman yang berat. Atau aku sembelih jika dia datang kepadaku dengan alasan yang, kecuali jika dia datang dengan alasan yang jelas. Nampak tak ketegasan seorang ketua tu? Memang ketua ni kena tegas. Asyik tak hadir je kan? Tengok macam kuliah-kuliah kita. Mana ada kehadiran diambil dengan tegas? Cuba ambil dengan tegas. Agak-agak takut tak kalau tak hadir? Takut.
Ya, ustazah ataupun pengerusi ambil kehadiran dengan tegas. Tulis. Dah 10 kali kuliah kita tahun 2022, contohnya, akak datang 2 kali je daripada 10. 8 lagi ni akak ke mana? Agak-agak minggu depan datang tak? Dia datang. Tapi itulah dia sifat kuliah-kuliah kita, ya. Tak tegas. Datang-datang, tak datang, sudah. Pokok masing-masing lah, pokok dia masing-masing. Bila Nabi Sulaiman nak memimpin jinnya, burungnya dan sebagainya, kena tegas. Mana Hud-Hud ni tak hadir ni, dia ni aku akan hukum. Sama ada aku hukum dia ataupun sembelih dia terus. Kan burung kan? Ya? Sembelih dia terus. Kecuali, tengok keadilan dalam ketegasan. Jangan tegas-tegas nak marah je, tapi tidak adil. Kecuali dia datang dengan alasan yang jelas. Jadi, memang antara sifat yang baik, ya tuan-puan sekalian, sentiasa boleh mendengar dan mempertimbangkan alasan. Kita sebagai mak, jangan tahu nak marah-marah je kat rumah. Balik sekarang, tengok-tengok kain yang kita dah basuh. Kita suruh anak dara kita sidai. Tengok-tengok tak bersidai. Agak-agak nak dengar alasan ke nak marah terus? Ke nak sembelih? Kan, dia punya marah tu tak ada alasan dah. Tapi satu sikap yang baik seorang ketua ni tuan-puan, dengar alasan dulu. Boleh jadi alasan tu boleh dipertimbangkan. Dan dalam kes burung hud-hud ni tuan-puan sekalian, tak lama kemudian burung hud-hud datang. Maka tidak lama kemudian datanglah hud-hud. Lalu ia berkata, pandai burung hud-hud ni bercakap. Sebab dia tahu dah ni sila-sila aku kena marah ni. Jadi bila kita tahu kita dekat-dekat nak kena marah, introduction tu kena pandai. Betul tak tuan-puan? Tuan-puan nampak suami nak marah dah, macam mana nak intro dia? Tengok introduction burung hud-hud dia tuan-puan, dia kata apa? فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. Aku mengetahui sesuatu yang engkau belum ketahui. Kan introduction tu suspend. Nak marah tak jadi. Betul tak? Balik lambat-lambat ni isteri ni contohlah baik lambat. Nampak suami nak marah, kita pun cakap, bang, saya ada satu berita. Jadi tak nak marah? Tak jadi. Ya, saya ada satu berita. Abang tak tahu lagi berita ni. Jadi hud-hud ni bijak, pandai, tuan-puan. Sampai-sampai tu bagi satu introduction yang mendebarkan, suspend. Aku mengetahui sesuatu yang engkau dan semua belum ketahui. Bahkan dalam kitab tafsir ada menyebut, ini satu pengajaran yang besar. Bahawa setinggi mana pun ilmu seseorang, sehebat mana pun seseorang, dia tidak tahu semua. Dia tidak tahu semua. Sebab tu heran kita ni dah lah memang tak tahu. Tapi kita rasa semua benda kita tahu. Tengok tu netizen-netizen tu. Segelintir mereka punya perangai tu. Habis semua benda mereka tahu. Sampai dalam rumah tangga orang pun mereka macam tahu. Segala bidang. Bidang perubatan tahu. Bidang ekonomi tahu. Hebat sungguh. Mana kita tahu mereka tu macam tahu? Sebab mereka komen. Sebab mereka cakap macam orang tahu. Tuan-puan, setara Nabi Sulaiman pun Allah nak tunjuk pada Nabi Sulaiman apa dia? Tak semua benda kamu tahu. Ni, ada benda yang kamu tak tahu. Burung hud-hud jadi perantara untuk beritahu kepada kamu. Bukan saya yang sebut, dalam kitab tafsir ada sebut juga pengajaran demikian. Nabi Musa alaihissalam,
yang Allah berikan ketinggian ilmu, seorang rasul, seorang nabi. Tapi ada fasa dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam kena pergi mencari guru, pergi jumpa dengan seorang hamba yang saleh. Ada yang mengatakan tahapnya Nabi, wallahu ta'ala alam, iaitu Khidir alaihissalam. Sangat besar rahsia cerita tu tuan-puan. Zat ulas sikit boleh ya, ambil pengajaran dia. Pertama, tak semua benda seseorang tahu. Termasuk pada Nabi Musa alaihissalam. Ya, jangkaan, persepsi, sangkaan. Maknanya, tak semuanya tahu, tak semuanya tepat. Ini terbukti bila Khidir alaihissalam menjelaskan kenapa aku bunuh budak tu, kenapa aku rosakkan perahu-perahu tersebut. Ya? Dan yang kedua, tuan-puan, tak semua benda manusia ni boleh sampai kepada tahap sabar yang sepatutnya. Tak semua. Ada benda, apa yang Khidir sebut, kamu tak boleh sabar. Cakap awal-awal dah. Kamu takkan sabar ikut aku ni. Aku sabar. Lama-lama terbukti tidak dapat menahan diri. Jadi kita pun kena akui tuan-puan, dalam hidup kita ni tak semua benda kita ni hebat sangat. Tak semua benda kita boleh sabar. Ada benda di luar batas kemampuan kita. So, kena terima. Ya, memang tak mampulah. Memang tak mampu. Tak boleh nak sabar menanggungnya. Ini kan Nabi Musa alaihissalam pun ada yang disebut oleh Khidir tadi. Kamu tak boleh sabar. Kamu takkan dapat sabar. Cuma Nabi Musa kata, tak, aku boleh sabar. Akhirnya terbukti, kamu takkan dapat menahan diri daripada bertanya-tanya kepada aku sesuatu yang kamu tidak tahu. Termasuk cerita Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehebat-hebat Nabi Sulaiman, diberikan ilmu yang luas oleh Allah, diberikan segala perkara tunduk kepada beliau, kepada baginda, tapi terbukti juga tidak tahu semua perkara. Jadi, sedaplah approach burung hudhud tadi. Aku nak beritahu kepada kamu sesuatu yang kamu belum ketahui. Aku datang kepadamu ni daripada negeri Sabak dengan membawa suatu berita yang meyakinkan. Ni Ustazah baru bagi terjemahan dia. Nanti kita akan tengoklah huraian penjelasan dia. Sesungguhnya aku dapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan perempuan itu dianugerahkan segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Siapa perempuan tu, tuan-puan sekalian? Dalam kitab tafsir menyebut namanya Bilqis binti Syarahil. Kalau tengok dalam kitab tu, Bilqis. Bolehlah Bilqis ya. Bilqis binti Syarahil. Memang anak kepada seorang raja yang hebatlah. Maknanya ini warisan keturunan dia. Kemudian dia naik tahta dan dia miliki singgasana yang sangat besar daripada emas. Dia duduk atas tu. Istana dia sangat hebat tuan-puan. Istana dia, macam mana nak bayang ada yang bahagian depan saja dekat dengan singgasana ada 300 tingkap. Kita tak pernah kira kan tingkap rumah kita, balik ni kira. Tapi pasti takkan sampai 300. 300 tingkap. Di mana tingkap ni akan dibuka pagi-pagi hari lagi sebab nak nampak matahari. Kerana mereka ini adalah golongan yang menyembah matahari. Ya, itu cerita yang dibawa oleh burung hudhud. Aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan syaitan telah menjadikan terasa indah perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalang mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk.
Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang agung. Sulaiman berkata, akan kami lihat apakah Hudhud ni benar atau termasuk orang yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah daripada mereka, lalu perhatikan apa yang mereka bicarakan. Jadi sekarang ni report daripada burung hudhud ni tak tahu lagi betul tak betul. Tapi tuan puan cuba lihat ya macam mana burung hudhud, seekor burung. Bila melihat sesuatu, tengok macam mana bacaan seekor burung tu terhadap apa yang dia lihat. Dia lihat Balqis atau Bilqis dan pengikut-pengikutnya menyembah matahari. Ya, lalu maknanya tengok dalam laporan ya, mereka ni menyembah matahari bukan kepada Allah. Tengok, burung hudhud tu pun pandai. Ya, tengok mereka tak sembah Allah, mereka sembah matahari. Ya, padahal Allah lah yang mengeluarkan segala yang di langit dan di bumi. Dan ayat ya tuan puan pada ayat 24 ni penting juga untuk kita lihat. Mereka ni menyembah matahari. Terbuka 300 tingkap. Nampak matahari terbit, nampak matahari terbenam. Lalu mereka merasakan itu kuasa yang sangat besar. Dianggap Tuhan oleh mereka dan mereka sembah. Benda-benda yang seperti ini ya tuan puan sekalian, kenapa orang sampai tak boleh dapat petunjuk? Tak dapat petunjuk, padahal kalau kita fikir logik, ya, fikir logik pun ada banyak benda masih boleh memberi panduan tuan puan. Menyembah sesuatu yang tak hidup. Contoh sebagai contoh, bukan cerita matahari ni, benda tak hidup. Contoh berlaku pada keluarga Amru. Ya, Amru bin al-Jamuh kalau tak silap ustazah. Di mana si Amru ni lah pada ketika itu menyembah berhala. Menyembah berhala, anak-anak ni dah Islam. Ya, ustazah tak ingat nama tepat dia lah ya. Anak-anak beliau ni dah Islam. Jadi duk fikirlah macam mana nak cakap dengan ayah kita ni. Bahawa janganlah sembah berhala. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila cakap dengan abah tu kadang abah marah. Jangan cakap. Ada orang dia tak suka dengan kebenaran. Baru cakap pun dah kena marah. Jadi anak-anak ni fikir nak buat macam mana Yang abah ni duk bagilah letak makanan ni kat berhala ni. Jadi ya tak ya tuan puan sekalian, satu hari anak dia ni ambil makanan-makanan depan berhala ni, pergi comor dekat muka berhala. Ya, letak habislah muka berhala, comotlah ya dia. Jadi bila ayah dia pergi tengok, nampak ayah pergi tengok tu, pergi tengok sekali. Pergi ikut ayah sekali. Ayah dia kata, aduh lah, habis comotlah muka berhala aku. Muka Tuhan aku. Jadi anak ni katalah, kesian dekat Tuhan abah. Muka dia sendiri pun dia tak boleh jaga. Nampak Benda tu logik tak tuan puan? Ni tak cerita benda lain. Dah logik dah. Logik lah. Make sense lah. Kalau dah muka dia sendiri tak boleh jaga, apakah dia boleh menjaga kita? Tak. Tapi ayah dia ada lagi lah alasan dia. Mungkin dia kata Tuhan dia tawaduk ke apa kan ya. Tak kisah dizalimi ke tak tahulah. Tapi adalah alasan yang ayah dia bagi. Jadi anak-anak dia kata kena buat lagi ni. Buat lagi macam mana pula tuan puan sekalian? Diletakkan berhala tadi kat tempat yang ada kotoran, najis. Esok tu ayah dia cari tak jumpa. Jalan dah. Ya, ke mana? Tengok-tengok rebah dekat tempat kotoran najis. Menangis bapak dia.
Kenapalah kau ni tak boleh jaga diri kau ni? Kata ayah dia dekat berhala dia. Terumban pula ke sini dah. Jadi anak dia kata, "Bah, apa yang abah sembah ni sesuatu yang tidak hidup. Tidak boleh memberi manfaat. Tidak boleh menghilangkan mudarat. Sembahlah Allah. La ilaha illallah." Tu cerita dia. Ada benda tuan-puan, boleh fikir logik dah. Tapi ada orang tak nampak. Tak nampak. Kat sini kita tengok ayat 24 ni tuan-puan. Apa dia? وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Syaitan telah menghiasi amalan-amalan mereka yang buruk itu sehingga nampak macam cantik. Itu kerja syaitan. Boleh tak tuan-puan bayangkan? Balqis dengan pengikut-pengikut dia pernah tak tengok mana-mana lah cerita filem. Saya rasa ada filem-filem zaman-zaman dulu ni. Tengok macam mana dia ngangkat tangan. Apa tu? Apa? Sujud semua. Ada orang mungkin nampak, cantik lah. Ramai. Ya ketua dia kata, dia pun ramai-ramai. Contohnya lah. Lepas tu sujud, tunduk dengan baju lawa-lawa. Kaya-kaya semua ni. Baju panjang-panjang tu. Tuan-puan terbayang tak cerita-cerita macam tu kan? Mungkin bagi mereka, wah ini satu kehebatan. Ya, naik bulu roma ni tengok orang sembah matahari ni. Itu kerja syaitan. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Dia akan dilihat daripada banyak sisi. Yang penting apa dia? Hebat. Bagus. Indah. Padahal yang mereka buat adalah kesesatan. Ya? Macam-macam tuan-puan. Ya, tengoklah realiti hari ni kan macam-macam. Pergi menyembah yang lain selain Allah. Tidak dengan akidah tauhid yang sebenar. Banyak kan unsur-unsur mencantikkan tu. Nyanyi-nyanyi. Kan? Sedondon. Semua tu nak bagi rasa macam happy, seronok. Tapi percayalah, yang memperindahkan amalan-amalan buruk tu adalah kerja syaitan. Dan disebut pada ayat ini, فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. Sehingga menghalang mereka daripada jalan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Jadi, ukuran kebenaran ni bukan dilihat pada benda tu nampak hebat, benda tu nampak cantik. Itu bukan ukuran kebenaran. Kebenaran ni mesti dapat daripada sumbernya yang asli, yang tulen, yang hak, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah, hadis Nabi SAW. Itu kita, makna kebenaran ni mesti dengan ilmu tuan-puan sekalian. Dalam ayat yang lain, ya Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, fa'lam. Maksud dia apa? Kamu kena ketahui. Kamu kena belajar. Kamu kena berilmu dengan apa dia? Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah. Bukan nak seronok-seronok, nak suka-suka. Tu yang dulu tuan-puan, ingat tak cerita Ayah Pin? Kagum tengok teko. Tahu teko? Teko rumah kita kecil. Teko Ayah Pin besar. Tak apa benda, siapa tak ingat dah apa benda lagi yang dia buat. Itulah orang mengepek-epek, kagum. Jangan. Jangan terpedaya dengan benda-benda kagum ni je. Hebat-hebat ni je. Ya, bahkan ada orang terpedaya tuan-puan tu ramai scammer. Sebab apa? Sebab cepat sangat terpedaya ni. Dengan benda-benda yang kita rasa macam hebat, bagus. Tak. Kena cari ilmu. Baru kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi, bayangkan kerajaan Balqis tuan-puan, kerajaan yang hebat, yang mewah. Memang singgasananya besar, kekayaannya memang cantik, indah. Yang saya boleh bayang kat kepala saya sekarang, memang agaknya tak tahulah macam mana cantik dan indahnya negara mereka. Sebab diberikan segala kemewahan-kemewahan dunia
oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi menghadap benda-benda macam tu, tengok yang ayat Quran sebut. Ya, nampak benda-benda yang mengkagumkan lah kita kan. Tengok, hebatnya, kayanya Balqis tu. 300 tingkap dia. Yang akan terpancar cahaya matahari pada semua tingkap-tingkap tu, tuan-puan. Cuba tuan-puan bayang, ingat senang ke semua tingkap terpancar cahaya matahari? Saya tengok rumah kita. Rumah kita matahari masuk ke tingkap mana? Pelik ni seni banner ni. 300 tingkap semua matahari boleh masuk terpancar cahaya. Masya Allah, hebatnya kerajaan Sabak. Ya? Tapi jangan terpedaya tuan-puan, sebab tengok pada ayat yang ke-25, alla yasjudu lillah. Janganlah kamu sujud menyembah kepada mereka juga tidak menyembah Allah. Mereka tidak menyembah Allah. Alla yasjudu lillah. Mereka sembah matahari dan mereka tidak menyembah Allah. Padahal Allah tu tuan-puan disebut dalam ayat ni, Allazi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardh. Padahal Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi. Maknanya, kekayaan-kekayaan yang mereka dapat, semuanya datang daripada Allah, bukan daripada matahari. Tapi mereka tak sembah Allah yang mengeluarkan yang terpendam di langit dan di bumi, dan Allah yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan pada ayat 26, ia diisbatkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca pun sedap kan tuan-puan kan? Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Kok terkagum dengan singgasana Balqis? Kita kena tahu bahawa singgasana Allah, Arsh yang maha agung, yang dipikul oleh berapa malaikat tuan-puan? Ya, Allahumma salli ala Muhammad. 8 malaikat kan yang memikul Arsh Allah. Maha hebat, maha suci. Kita nak gambarkan pun tak dapat lah. Singgah sana yang begitu hebat. Jadi cepat-cepat kita mengingatkan diri kita, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Kena cepat. Jangan tertinggal kekaguman dan terpedaya dengan sesuatu yang lain selain daripada Allah. Contoh ya tuan-puan, kalau tuan-puan ada terdetik-terdetik dalam hati sesuatu yang boleh meragukan. Kadang-kadang ada orang ni dia rajin berfikir sampai dia confuse. Padahal kita ada batas berfikir ni tuan-puan. Kita jangan fikir sampai tak boleh fikir dah. Kita dilarang berfikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia nak fikir juga. Ya, dia nak fikir sampai batasan yang dia fikir tu melampaui benda yang dibenarkan. Jadi kalau ini berlaku tuan-puan, kita kena cepat-cepat sebut Allah, Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Kena. Allah, Allah, Allah Tuhanku, aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ataupun adalah benda-benda yang menggegarkan kat dalam ni lah. Penakut sangat contohnya. Nak pergi, yelah penakut. Ustazah pernah pukul 2-3 pagi dalam perjalanan singgah R&R. Takut tak agak-agak? Pukul 3 pagi, senyap sunyi R&R. Ada R&R ni, ramai orang. Ada memang tak ada orang. Jadi nak turun tu, tak turun. Ya, jadi ustaz kata turunlah nak pergi tandas.
takut nak turun. Ya. Jadi ustaz dah lah dia bawa kereta, nak kena teman pula pergi jamban, kan? Jadi agaknya sedangkan dia masa tu lah nak rehat kan, bila berhenti. Ustaz kata, "Pergilah, tak ada apa-apa, insya-Allah. Nanti ni abang letak lampu kereta ni ngadap ke tandas ni." Pergi. Ustaz kata, "Lampu ni tak masuk dalam tandas." Takutlah. Rasa takut. Lah Ustaz kata apa? "Jangan takut-takut, syirik tau, syirik." Dia. Bila dia kata syirik tu, keluarlah kita. Ya, takut ke? Jadi kadang-kadang kita tu ada kadang-kadang diliputi rasa takut tu tuan-puan yang berlebih-lebihan. Takutlah, ada masa datang macam tu. Ya. Jadi kita kena cepat cakap Allah, Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Biar tetap balik hati kita tu. Jadi hilanglah rasa takut tu, beranilah. Allah ada kan, Allah jaga insya-Allah, ya. Jadi termasuk dalam apa yang kita tengok ni tuan-puan, bila dah tengok benda-benda macam tu, hebatnya, kagumnya kita, tapi mereka ni orang yang melakukan kesesatan. Jangan biar macam tu je tuan-puan. Kagum macam tu, kita kena cepat-cepat menyebut kalimah tauhid. Dalam ayat ni disebut Allah la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Ustazah pernah tuan-puan pergi meninjau, kita pergi dekat kompleks Al-Aqsa kan. Kompleks Al-Aqsa ni kat mana? Kat Palestin. So memang kita boleh pergi ziarah. Yang kita ziarah Masjid Al-Aqsa ni Masjid Al-Aqsa lah. Ya. Tapi dalam kompleks dia tu, dia ada bahagian-bahagian dia. Ada bahagian yang orang Kristian punya. Ada bahagian yang orang Yahudi punya. Kita ada masa dia buka lah untuk orang pergi tengok. Ustazah pergi tengok kedua-dua bahagian. Kita tengok macam mana tempat dia. Ya, dia kata kat sinilah Nabi Isa lah. Itu kepercayaan dia lah, pandangan dia, kita tengok. Tapi memang, bila kita pergi tempat-tempat macam tu, kita kena selalu, memang kena sebut, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dan tak nak terbiasa terkeluar dekat mulut kita tu, apa-apa ayat, kekaguman, apa semua. Walaupun, mungkin datang lintasan tu tengok, wah, mungkin seni banner dia lah ya. Tapi kita cepat-cepat menyebut La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sebab itu adalah perkara-perkara kesesatan. Ya. Jadi sahabat-sahabat para muslimah yang dikasihi sekalian, kita telah pun mengakhiri sampai ayat yang ke-28 di mana kita berhenti pada ayat yang Nabi Sulaiman nak semak betul ke tak betul apa yang disampaikan oleh Hudhud ini. Bukan tak percaya, tapi kena siasat. Sesuatu benda tu lebih baik ada siasatan. Jadi Nabi Sulaiman seorang ketua yang bijak. Nak tahu ya tak ya, saya hantar surat kepada orang yang kamu sebut. Bijak kan Nabi Sulaiman kan ya? Kalau orang tu tak ada, nak ke mana surat tu? Bayangkan kalau cerita tu dia reka-reka kan, nak hantar kat mana surat tu? Dah terkantoi pula dah burung hudhud. Jadi bijak Nabi Sulaiman, saya buat surat. Dan surat saya ni, tengok tuan-puan, benda pertama yang Nabi Sulaiman nampak apa dia? Nak mengajak mereka supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan kesesatan mereka. Masya Allah. Bukan cerita kagum, kaya raya, mewah, boleh jadi rakan kongsi, tak. Mereka ni tak sembah Allah. Mereka ni sembah matahari. Sampaikan surat saya ni, saya nak ajak mereka supaya menyembah Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Dan kita akan tengok apa jawapan dia. Jadi ini pun sebenarnya adalah timbang tara semakan daripada Nabi Sulaiman terhadap apa yang dilaporkan oleh burung hudhud tadi. Ya, bijaksananya Nabi Sulaiman. Dan apakah balasan, respon daripada Ratu Balqis
kita akan lihat pada ayat-ayat yang selanjutnya pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.